Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk Matematik Tingkatan 4, Bab 5, Rangkaian dalam Teori Graf. Dan dalam video kali ini, kita akan lihat standard pembelajaran yang pertama, iaitu kita akan mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Apakah kaitan antara rangkaian dengan graf? Dalam bidang matematik, khususnya dalam teori graf, graf akan ditafsirkan sebagai satu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Dan bintik dikenali sebagai bucu dan garis yang mengaitkan dua bucu ialah tepi. Okey, kita lihat di sini, katakan cikgu ada 3 bintik iaitu 3 bucu dan ada 3 garis. Dan garis yang menghubungkan antara bucu ini dikenali sebagai tepi. Rangkaian merupakan sebahagian daripada graf dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Sebagai contoh, seperti yang kita lihat di sini, ada rangkaian sosial di mana bucunya terdiri daripada individu, kumpulan ataupun organisasi. Manakala tepinya pula ialah jenis hubungan antara individu tersebut seperti kawan, rakan sekerja atau keluarga. Dan untuk contoh rangkaian yang kedua, rangkaian pengangkutan darat, bucunya mungkin terdiri daripada kawasan, pekan, bandar atau sesuatu bangunan. Manakala untuk tepinya pula, iaitu yang menghubungkan antara bucu, boleh terdiri daripada jalan raya, lebuh raya ataupun landasan kereta api. Tata tanda graf merupakan set pasangan tertib yang mana kita tulis dalam bentuk G sama dengan VE dengan keadaan V ialah set bintik ataupun bucu. V boleh terdiri daripada beberapa bucu yang ada daripada V1 sehinggalah Vn bergantung kepada graf yang diberi. Manakala untuk E pula, E ialah set tepi ataupun garis yang menghubungkan sepasang bucu. Dan kita boleh tulis garis dalam dua keadaan di mana kalau diberikan nama garis tu, kita boleh tulis sebagai E1, E2 sehinggalah kepada En. Dan kalau tidak diberi nama garis, kita boleh tulis dalam pasangan tertib melibatkan bucu yang disambungkan oleh tepi tersebut. Sebagai contoh, A1, B1, A2, B2 dan A dan B itu ialah pasangan bucu yang terlibat. Kita akan lihat satu contoh. Katakan di sini kita ada satu graf. Okey, kita ada A, B, C, D, E, F, G. Okey, di sini kalau kamu nak lebih faham, okey, cikgu akan terangkan yang pertama. Berdasarkan gambar rajah ni, okey, berdasarkan gambar rajah ni, V-nya kita akan lihat apakah bucu yang terlibat. Jadi kita boleh lihat bucunya adalah A, B, C, D, E, F, G. Okey, A, B, C, D, E, F, G. Okey, kalau kita nak kira bilangannya, NV, okey, bilangannya kita akan kira jumlahnya lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manakala untuk E pula, E ialah set tepi ataupun garis yang menghubungkan antara bucu-bucu yang ada. Dan kalau kita lihat pada gambar rajah ni, kita tidak ada nama yang khusus lah untuk garis. Jadi kita akan tulis dalam pasangan tertib, mewakili pasangan bucu yang terlibat. Contohnya, cikgu mulakan dengan garis yang pertama. Ini melibatkan bucu AB. Seterusnya, BC, CD, okey, CD. Daripada C juga kita ada CG, CG. Seterusnya, kita ada DE. Okey. DF.
DF, EF, seterusnya FG, dan akhir sekali yang ni. Okay, kamu boleh tulis sama ada GA atau AG. Jadi sekarang kalau kita nak kira berapakah bilangan tepi yang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kita ada 9 tepi yang terlibat bagi gambar rajah graf yang pertama ni lah. Dan satu lagi istilah yang perlu kamu tahu ialah melibatkan darjah, di mana ditulis dalam bentuk dalam huruf D mewakili bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah bagi suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi, iaitu formulanya adalah sigma dV sama dengan 2E. Okay, sama ada kita nak kira bilangan darjah berdasarkan daripada graf ataupun kamu nak menggunakan formula sekiranya kita dah ada bilangan bagi E. Okay, sebagai contoh di sini, okay, cikgu padam balik yang ni, kita nak lihat apakah yang dimaksudkan dengan darjah. Okay, menggunakan formula. Okay, sekiranya kita nak menggunakan formula, bilangan darjah bagi graf ini ialah 2E. Okay, dV sama dengan 2E, di mana E-nya tadi kita ada 9. Jadi 2 darab 9 kita akan dapat 18. Dan kalau kamu nak lihat daripada gambar rajah, apakah yang dimaksudkan dengan darjah ialah berapakah tepi yang terlibat dengan bucu tersebut. Okey, yang ni berapa? Kalau A ada 1, 2. Kalau B dia ada 1, 2. Kalau C dia ada 1, 2, 3. Okey, kalau D ni 1, 2, 3. Okey, E 1, 2. F dia ada 1, 2, 3. Dan G 1, 2, 3. Kita nak tahu bilangan darjah, kita boleh tambahlah. Okey, jadi di sini darjah, kalau kita tambah 2, tambah 2, tambah 3. Tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 3. Okey, 2, 4, 7, 10, 10, 12, 18. Okey, jadi kita akan dapat bilangan darjah yang sama sekiranya kamu kira daripada graf ataupun kamu menggunakan formula di mana jumlah darjah adalah sama dengan 2E. Seterusnya, kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan graf mudah. Graf mudah ialah graf yang tidak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Okey, kita akan lihat yang pertama, maksud bagi berbilang tepi. Okey, berbilang tepi akan melibatkan 2 bucu. Okey, akan melibatkan 2 bucu di mana kaitan antara 2 bucu dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Okey, kalau lihat gambar rajah graf ni, yang mana adalah berbilang tepi? Melibatkan 2 bucu dan bucu tersebut melalui lebih daripada satu tepi. Okey, contoh kita lihat di sini, bucu P dan bucu T ada satu tepi, ada 2 tepi. Okey, bila lebih daripada satu tepi, melibatkan bucu yang sama, kita panggil dia berbilang tepi. Okey, P dan T adalah berbilang tepi. Dan bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Okey, jadi tepinya 1, 2. Jadi berapa bilangan darjah? Bilangan darjahnya akan jadi 2 kali bilangan tepi. Iaitu 1, 2, 3, 4. Dan untuk gelung pula, melibatkan satu bucu sahaja dan tepi berbentuk lengkung ataupun bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Okey, sebagai contoh di sini kita ada 2 yang bergelung iaitu bucu R. Okey, bucu R di mana yang ni merupakan gelung. Okey, berbalik semula kepada R dan S juga sama. Daripada S akan berbalik semula kepada S. Dan bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Okey. Jadi ada 2 Ada 1,
2. Okey, boleh faham? Tentang maksud berbilang tepi dan juga gelung pada graf. Jadi bila sebut graf mudah, maksudnya graf yang tidak ada gelung dan juga berbilang tepi. Kita akan lihat satu contoh graf di mana graf ini melibatkan ada gelung dan juga berbilang tepi. Kita lihat bagaimana kita boleh kira bilangan bagi bucu, tepi dan juga darjah. Okey. Di sini kita lihat yang pertama, graf ni ada berapa bucu? Kita lihat pada bucu yang adalah bintik yang ada, kita ada 1, 2, 3, 4 iaitu A, B, C, D. Jadi bagaimana kita nak tulis graf yang ada berbilang tepi dan gelung ni, kita nak tulis dia punya tepi. Okey, jadi bila nak tulis tepi, kita akan libatkan bucu yang terlibat. Contohnya cikgu mula daripada A. Daripada bucu A, kita lihat di sini, kita ada berbilang tepi. Okay, sama ada kamu nak tulis dalam bentuk nama tepi je ataupun kamu nak wakilkan dalam bentuk bucu yang terlibat. Okay, dalam bentuk bucu yang terlibat. Contohnya yang pertama ni, dia tulis dalam bentuk bucu yang terlibat. Okay, AB. Okay, AB, AB. Sebab apa ada dua? Sebab dia ialah berbilang tepi. Jadi ada dua kali ditulis AB, AB. Okey, sama juga dengan yang ni, BC, BC mewakili E4 dan E3. Okey, yang ni E3, E4 mewakili BC, BC. Berbilang tepi. Okey, jadi samalah dia punya bucu. CD, okey, CD adalah E5. Seterusnya BD. Okey, BD. Okey, nama tepinya ialah E6. Ataupun seterusnya kita lihat AD. Okey, yang ni adalah AD. Nama garisnya ialah E7. Dan yang terakhir kamu lihat E8. E8 ni kalau kamu tulis dalam bentuk bucunya, kita akan lihat dia ditulis dalam bentuk DD. Maksudnya daripada D patah balik, okey, daripada D dia bergelung dia bergelung kembali kepada D. Jadi kita akan tulis dalam bentuk DD. Okey. Boleh? Jadi di sini juga kalau kamu nak lihat berapakah bilangan darjah. Okey, bilangan darjah bagi graf tersebut, okey, kita boleh lihat di sini. Darjah kalau menggunakan formula sigma dV sama dengan 2E. Okey, di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 darab 8, kita akan dapat darjahnya ialah 16. Kalau daripada gambar darjah, kita lihat bucu A, 1, 2, 3. Okey, ada 3. Bucu B, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 darjah. Untuk C, 1, 2, 3. Okey, untuk D, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita lihat adakah sama? Dan sepatutnya samalah. Bilangan darjah sama dengan, okey, 3 tambah 5 tambah 3 tambah 5. Dan kita dapati kalau kamu kira pun daripada graf, kita akan dapat bilangan darjah yang sama iaitu 16. Jadi ini ialah bahagian yang pertama di mana cikgu terangkan tentang bucu, tepi dan juga darjah. Seterusnya kamu akan lihat video yang kedua di mana cikgu akan terangkan tentang praktis kendiri 5.1a.